Okey, saya akan share soalan yang saya dah kongsikan dekat dalam quizzes. Okey, terima kasih yang tolong jawab. Okey, so saya nak buat saya tak ingat latihan yang keberapa. Tapi okey, soalan ini dia tanyalah berkaitan dengan penukaran unit. Okey, tukar unit tanpa imbuhan. Ini kepada unit berimbuhan. Okey, so saya nak pesan sekali lagi, cara nak buat soalan ini adalah okey. Okey. So kat sini kita ada A. Okey, kita ada A. Okey, micro ampere. Okey, ni ampere 0.5 ampere dia nak kepada micro. Dia nak kepada micro ampere. So apa yang kita lakukan adalah kita kena top up. Micro ni kita kena top up. So caranya adalah 0.5. Okey, kat sini ampere. Okey, kekal masih ada tapi kita kena top up. So macam mana cara nak top up? Okey, kita tulis okey, jangan ada pelajar-pelajar baru nak masuk ni, saya kena admit ni. Okey, ada gangguan. Okey. So caranya adalah 0.5 kita kena top up. Jadi cara-cara kita top up adalah kita buat 1 micro sama dengan okey, berapa micro? Kosong berapa kelas? Respon. Hello, hello. Hello, dengar tak? Hello, Assalamualaikum. Dengar Ibu, dengar. Berapa? Mikro apa? 10 negatif 3. Okay. So, okay. Negatif 6. Okay. Negatif 6 ke negatif 3? Negatif 6. Negatif 6. Hai, laki. Okay, so kat sini kita buat. Okay, ni cara kita nak top up lah. Okay. So makanya kita tekan kalkulator nanti bila awak tekan kalkulator 0.5 bahagi dengan, okay, untuk tekan kalkulator caranya adalah, okay, bila awak tekan kalkulator 0.5 tekan kalkulator darab dengan, darab. Darab ke? Bukan darab Bukan darab. Bahagi. Kenapa bahagi? Sebab kat sini dia dekat bawah. Okay, so kita kena buat bahagi. Okay, EXP. Okay, EXP. EXP negatif. Okay. Okay, 0.5 EXP negatif 6. Awak pun tekan. Banyak ni gangguan. Okay, ada yang baru nak masuk. Okay. So 0.5 bahagi dengan 0.5 bahagi dengan eksponen. Okey. Eksponen negatif 6 dapat berapa kelas? Okey, negatif 6 nanti kita akan dapat jawapan dia adalah nanti keluarlah dekat kalkulator awak. Okey, keluar kat kalkulator awak nanti jawapannya. Okey, ingat dia mesti dalam bentuk nombor piawai. Okey, kalau kalkulator saya ni kalau saya tekan ni kalkulator saya dia keluar macam ni tau jawapan dia. Dia keluar jawapan dia adalah 500. Ni kalkulator saya lah. Dia keluar jawapan dia. Saya sama Ego. Saya pun keluar itu Ego. Okay. So kalau keluar macam ni jawapannya tak ada. Jangan cakap jawapan tak ada. Okey, kita kena tukar kepada bentuk piawai. Bentuk piawai. Mesti kena buat dalam bentuk piawai. Piawai. Macam mana bentuk piawai ni? Dia mesti titik itu mesti berada. Okey, sekarang ni titik ni berada di mana? Tak ada titik lah cikgu. Ada. Titik ada kat sini, kat belakang ni. So gedakkan dia 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena titik itu mesti selepas nombor pertama. Betul-betul selepas nombor pertama. Okey. Kalau yang 0.5 ni bukan bentuk piawai lagi. Dia mesti bentuk piawai adalah titik itu mesti bergerak dan berada pada selepas nombor yang pertama. So berapa kali kita gerak tadi? 1, 2, 3, 4, 5. So maknanya jawapannya adalah jawapan dia A tu. Okey so itu cara dia lah. Okey. Okey, kemudian kalau yang ni gram kali kilogram. Ni pun saya rasa tak payah kira, tak apalah. Ini 1000 gram ni memang jawapan dia memang terang lagi bersuluh lah. Okey, ni dah belajar masa darjah 3 lah. Skor rendah. 1000 gram tu sekilo lah. Okey. Kalau saat milisaat ni pun sama juga. Okey, buat macam saya buat tadi lah, kena top up. Okey. So 3600
3,600. Saat dah ada. Saat dengan saat dah ada, tak ada masalah. Okey. Saat dah ada. Okey, dulu saat dah ada, cuma kena top up dengan mili. Top up dengan mili, kita buat 1 mili. Mili besar berapa? 10 kuasa negatif Negatif 3. 3. So nanti awak tekan kalkulator. 3,600 bahagi dengan eksponen negatif 3. Nanti keluar jawapan dia panjang. Kan? Keluar jawapan dia panjang. Nanti kalau kalkulator dia keluar macam ni, jawapan dia 3, 6, 0, 0. Lepas tu ada 0, 0. Banyak kosong. Okay. Nanti dia akan keluar jawapan macam tu lah. Okey, dia bila keluar jawapan macam ni, awak gerakkanlah titik ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni bentuk piawai. Okey, titik itu mesti terletak atau berada selepas nombor yang pertama. So di sinilah 3.6 kali 10 kuasa 6. Okey. So saya nak tanya satu soalan lah, kalaulah keluar soalan begini saya ada jumpa satu soalan tu macam ni tau. Katalah soalan itu kata ni tolong ambil perhatian ni keluar ni soalan ujian ni. Saya cakap awal-awal ni keluar ni soalan ujian ni. So soalan dia macam ni tau. Saya tengok takut ada budak yang tengah nak masuk ke, tak ada. Okey. So soalan dia macam ni tapi nombor dia lain lah. Okey, nombor dia tak sama lah. Katalah 2.7. Okey, 2.7 kali 10 kuasa 3 meter. Ni 2.7 kali 10 kuasa contoh 6 sentimeter pula. Ini pula 2.7 kali 10 kuasa negatif 3 sentimeter, meternya kilometer pula kan. Lepas tu ataupun saya tak nak pakai milimeter lah. Saya nak padam kat sini, saya tak nak pakai M, saya nak pakai ampere lah. Sorry Okay. Saya pakai kat sini, mungkin kat sini ampere. Nampak? Okey, ni soalan ni keluar ni, saya nak awak ambil perhatian. Dan kat sini ampere. Allah. Saya punya ni buat problem pula. Sangkut pula. Okey. Okey, kat sini ampere. Sini mili ampere kan. So ni micro ampere kan. Lepas tu katalah 2.7 kali 10 negatif 9 apa lagi? Tera ampere kan. Macam mana nak buat soalan ni? Kita tanya yang mana yang nilai paling besar ke, dia tanya manakah nilai paling kecil ke. Macam mana kita nak tengok soalan ni, macam kita nak selesaikan. Kalau dia tanya manakah nilai arus yang paling besar, ataupun dia tanya manakah nilai arus yang paling kecil. Jadi macam mana kita nak buat perbandingan? Tak boleh sebab sekarang ni tak sama. Yang ni pakai ampere, ni pakai mili ampere, ni pakai micro ampere, ni pakai tera ampere. Jadi kalau semua tak sama ni, sebelum tu saya nak respon dulu. Adakah bersama dengan saya? Ada ke? Okey. Ada. Kalaulah soalan ujian ni keluar macam ni, apa yang perlu awak lakukan adalah kena seragamkan. Seragamkan. Sebab sekarang ni unit kat belakang ni semua tak sama. Kalau dia kata mana paling besar? Saya rasa paling besar tera lah itu. Tera ampere lah. Kau pun bantai terus kat sini kan. Kau pun terus bantai. Jawapan ni ikut tera ampere lah paling besar. Tak boleh. Kita tak boleh assume macam tu. Kita kena buat standard unit. So kita pakai ampere. Okay, ni tak ada masalah ampere. Okay, tak ada hal. Ini mili. Alamak, mili ni so saya nak tukar kepada ampere sahaja. Kalau soalan B ni sekali ni bila saya nak tukar pada ampere, apa saya perlu lakukan adalah 2.7 kali dengan 10 kuasa 6 ni. Soalan B ni saya kena buang M. Mili tu saya kena buang. Bila saya nak buang, saya buat apa? Saya kena letak dekat bawah kan. Okey, sekejap Okey, saya padam dulu bagi nampak, bagi jelas.
Ingat soalan ni keluar ni, saya cakap awal-awal ni, tapi nombor dia lain lah. Okay, nombor dia lain jadi kita kena standardkan. Okay, sekarang ni jawapan dia jawapan dia adalah milli ampere. So macam mana saya nak buang ni, saya dah ajar tadi. Apa yang perlu saya lakukan adalah saya nak buang M, saya akan kali dengan 1M kat bawah. Milli berapa? 10 negatif 3. Okay. So milli saya buang. Okay. Nanti awak tekan kalkulator 27 kali 10 kuasa 6. Okay. Kemudian darabkan lagi dengan kuasa negatif 3. Okay. Nanti awak tekan lagi kali dengan 10 negatif 3. Okay. Nanti akan dapat jawapan dia. Alamak. Sekali lagi 2.7 eksponen 6 kalikan dengan negatif 3. Dapat 2,700. Kalau ikutkan kalkulator saya keluar macam ni lah jawapan dia. 2,700. So dalam jawapan ini saya kena gerakkan titik. Okay, 1, 2, 3. Okay, jadi soalan ini saya rasa jawapan ni nanti sama dengan soalan A. Saya tukar sikit lah kat sini lah. Okay, minta maaf ya. Yang ni saya buat kuasa 4 lah kat sini. Okay, nak bagi lain sikit. Okay, saya buat kuasa 4. Okay, saya buat kuasa 4 kat sini Okay, so 2.7. Okay, eksponen 4. Okay, eksponen 4. Okay, saya darabkan dengan eksponen negatif 3. Nanti keluar jawapan dia 27. Macam ada orang nak masuk saya kena admit dulu. Okay, so nanti keluar jawapan dia adalah 27. Okay, keluar jawapan dia 27. Kali padam pula. Okay, nanti keluar jawapan dia 27. So yang ini, jawapan ini bila saya dah tukar kepada ampere, nanti jawapan dia hanyalah 27 sahaja. So 27 apa? 27 ampere. 27 ampere. Soalan B. Jadi kita buat pula yang soalan C. Okey, soalan C kita buat lagi 2.7 kali dengan 10 negatif 3. Nak buang mikro. Bila kita nak buang mikro ni mikro ampere ni saya nak kena buang. Bila saya buang saya akan darab per dengan 1 mikro. Kan saya boleh potong mikro bersamaan 10 negatif berapa? 6. Nanti awak pun tekan lagi kalkulator. 2.7 kali 10 negatif 3 kali dengan 10 negatif 6. Nanti dapat jawapan dia 2.7 kali dengan 10 negatif 9. Okey. Ni dapat nanti jawapan dia 2.7 kali 10 negatif 9 ampere. Nanti kat sini bila awak dah buat tukar unit dia jadi seragam semua dalam ampere, nanti awak boleh nampak yang mana paling besar, yang manalah paling kecil. Okey? Boleh Ini saya ulang, soalan ini keluar. Soalan ini keluar dalam ujian apabila situasi dia unit dia tak seragam, awak kena seragamkan dahulu. Okey, standardkan. Maknanya kat sini ada miliampere ni, ada microampere ni, ada terampere. Awak kena semua pakai ampere. Macam mana nak pakai ampere semua? Kena buatlah macam saya ajar tadi. Okey, soalan ini keluar. Okey, soalan ini keluar dalam ujian. Tapi tak semestinya ampere lah. Mungkin soalan dia tanya sentimeter, meter, gram ke kilogram. Saya tak tahulah yang mana keluar. Tapi caranya begini. Okey, kita kena standardkan supaya semua jadi seragam. Okey, dia punya unit dia. Okey Okey, ni saya nak tekankan lah. Okey, ni ada soalan soalan yang akan keluar. Okey. So begitulah yang lain-lain saya tak nak sentuh. Okey. Tapi cara je saya dah ajar untuk awak lebih faham. Okey. Macam mana nak buat penukaran unit. Okey. Okey, kemudian saya nak lihat lagi soalan yang awak dah jawab. Okey. Dekat dalam quizzes tu. Okey, sekejap ya. Okey, ni ada satu soalan ni, kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Okey, kuantiti skala dengan kuantiti vektor.
Okay, soalan ni pun agak mudah lah. Okay. Okay. Kalau ada nak mencelah, boleh mencelah je. Jangan duduk diam je. Okay. So boleh mencelah. Okay. So soalan kuantiti skala dengan kuantiti vektor saya dah terangkan semalam. Skala itu, kalau kuantiti skala dia hanya mempunyai, kan? Kuantiti skala saya dah ajar semalam. Skala. Okay, kuantiti skala. Skala Magnitude. skala hanya pen saya pula buat problem ni. Okay, skala dia hanya ada magnitude. Apa itu magnitude? Nilai, angka, value. Okay. Kuantiti vektor dia ada magnitude Dengan arah. plus arah. Okay. So makanya kat sini skalar adalah mempunyai magnitude sahaja. Okay. Magnitude sahaja. Okay, soalan yang pertama. Contoh kuantiti skala, terdapat lebih daripada satu jawapan lah. So kuantiti skala, kalau kita lihat kat sini apa yang sesuai. Jarak, ya tak jarak? Ya ke tidak jarak? Ya. Laju? Ya. Laju pun ya. Daya? Saya. Ya. Daya. Tak. Tidak. Tak. Laju pun tak masuk. Laju tak. Okey, ni? Sepadu tak. Ya. Sepadu ya. 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 Isi padu hanya isi padu hanya menggambarkan nilai, dia tak ada melibatkan arah. Daya cikgu, daya ada melibatkan arah. Daya tu dia kena gali dengan graviti lah. Okey, daya tu kan. Berapa Newton? 9. Okey, daya perlu digambarkan dengan arah. Okey, jadi dia adalah kuantiti vektor. Okey. Kemudian soalan ketiga, kuantiti vektor adalah satu kuantiti fizik yang mempunyai apa? Mempunyai, saya dah terangkan tadi, mempunyai Magnitude dan arah. dan arah. Okey, ini jelaslah. Okey. Contoh-contoh kuantiti vektor. Ada melibatkan arah lah. Ya, yang ni hal laju ada. Kalau laju tak ada Laju adalah kuantiti skala. Sesaran, okey, sesaran pun ada. Sesaran ni macam dia seumpama sama macam jarak. Jarak kuantiti skala, sesaran kuantiti vektor. Macam saya dah terangkan kat sekolah hari tu, kalau jarak ni umpama awak berjalan, dia turun tangga bengkang-bengkok semua, lalu apa koridor semua sampai asrama. Okey, tu jarak. Okey, dia tak menggambarkan arah. Tapi sesaran, ya, dia menggambarkan arah. Okey, so ya, apa lagi? Berat? Berat ya ke tak? Berat ya ke tak? Kuantiti vektor tak berat? Tak. Tak. Ya ke? Tak. Salah. Ya. Ya, kuantiti vektor berat. Cikgu, kenapa berat lah? Kan berat kan kita timbangnya salah. Kan saya dah terangkan semalam. Jisim dengan berat benda yang berbeza. Yang awak timbang tu jisim. 60 kilogram. Jisim. Itu memang kuantiti skala. Jisim. Berat yang Berat kena darab. Berat tu yang awak timbang 60 kg tu berat, kalau ditanya berat 60 kg kena kali dengan graviti. Graviti tu adalah pecutan graviti. So bila cerita pasal pecutan dia akan ada arah. So berat ini adalah kuantiti vektor. Okey. Berat ini adalah kuantiti vektor. Okey, kuantiti vektor. Okey. Ingat yang awak timbang tu jisim. Memanglah jisim memang ada angka sahaja, memang ada magnitude sahaja. Jisim 60 kilo je, dia tak ada menggambarkan arah. Tapi berat dia kena darab dengan graviti. Dia kena darab dengan graviti, berat. Okey. Okey, semua di bawah adalah kuantiti vektor.
kecuali. Mana yang tak ada arah. Senang cerita lah yang mana, sebab dia kata nak cari yang semua ni vektor kecuali suhu lah. Suhu. Daya ada. Awak tolak tu berapa Newton tu, dia sebenarnya ada melibatkan arah. Tekanan pun ada. Okey, momentum pun ada. Okey. Cikgu tekanan, ya tekanan ada. Kau kan formula tekanan ni adalah F bahagi dengan A. F ni adalah daya bagi dengan luas permukaan lah. Okey, so itulah kuantiti vektor. So suhu lah, suhu dia tak ada melibatkan arah. Satu vektor dapat diwakili dengan garis lurus, okey, dan panjang mewakili bagi kuantiti arah dan kuantiti dan arah menunjukkan garis itu bertindak. Anak panah pada garis itu menunjukkan arah tindakan daya. Okey, daya apa tu? Satu vektor dapat diwakili dengan garis lurus dan panjang. Dan panjang mewakili apa? Kalau saya buat macam ni, kan? A, B, dapat diwakili dengan garis lurus dan panjang ni mewakili apa ni? Mewakili apa? Bagi Sesaran ke? Aduh. Bukan sesaran. Okey, bagi kuantiti menunjukkan garis itu. Anak panah pada garis itu menunjukkan arah tindakan daya. So, magnitude. Okey, so menunjukkan magnitude. Okey. Sekejap, saya cek betul tak nombor 6 tu magnitude. Takut saya pun tersilap ni. Okey, panjang banyak lagi soalan ni. Okey. Takut apa dia tak ada jawapan ni. Nombor 6B. Okey, magnitude tu lah. Okey, magnitude. Okey. Apabila berapa daya bertindak bersama ke atas satu titik, kesan gabungan ini dipanggil. Apabila daya bertindak bersama ke atas satu titik, kesan ini gabungan dipanggil apa dia? Apa dia? Apabila daya bertindak bersama ke atas satu titik, kesan gabungan itu dipanggil apa? Daya paduan. Daya paduan. Okey, daya paduan lah. Okey, kombinasi gabungan. Okey, daya paduan. Okey, macam ada pelajar baru nak masuk ke? Okey, saya kena admit dulu. Okey, vektor yang bertindak pada satu sudut di antara satu sama lain ditambah secara geometri dengan menggunakan hukum apa? Sekejap, ni soalan 8 ni dia ada segi 4 selari sebenarnya jawapan dia, tapi saya tak ajar awak. Saya gunakan hukum segitiga lah, tak apa. Nombor 8 ni kita boleh abaikan. Antara kuantiti fizik berikut yang manakah kuantiti vektor? So kat sini dia ada, mesti ada apa? Mesti dia ada magnitude dan juga arah. So jawapan dia adalah apa? Daya. Okey. Kuantiti fizik yang berikut yang manakah bukan kuantiti vektor? Maksudnya skala lah, kuantiti skala. Yang mana? Pecutan. Bukan, pecutan ada pecutan. Kuasa. Ya, kuasa. Pecutan ada arah. Pecutan ada arah. Pecutan graviti dia ada arah. Okey, dia ada melibatkan arah. So pecutan kuantiti vektor. Kuasa kuantiti skala. Okey. So soalan ini maksudnya dia nak tanya yang bukan. Makanya dia merujuk pada kuantiti skala. Kuantiti fizik yang manakah mempunyai arah dan magnitude? Okey. Kuantiti vektor. Yang manakah kuantiti skalar? Okey, kuantiti skalar. Jadi kat sini dia hanya merujuk pada magnitude sahaja. Okey, halaju tak dia melibatkan arah. Daya tak dia melibatkan arah. Sesaran tak dia melibatkan arah. Maka jawapannya adalah ketumpatan. Okey, melibatkan kuantiti skala. Okey. Okey. Okey, saya nak fokus pada satu soalan. Sekejap ya. Okey.
Okey, kalau ada satu soalan ni, orang ni kata seorang pendaki gunung mendaki sejauh 5 meter ke arah utara. So dia naik 5 meter ke arah utara. So ni 5. Kemudian 7 meter ke arah barat. So adalah 7. Berapakah magnitude vektor paduan? Ni saya dah ajar macam mana nak cari vektor paduan dia. So beginilah anak panah dia. Okey. Jadi beginilah. So ini vektor paduan dia. So berapa nilai dia saya dah ajar awak menggunakan teorem Pythagoras. Okey. So kita nak cari berapa dia punya daya paduan kat sini. Ini daya paduan dia. Okey. So apa yang perlu kita lakukan adalah kita buat apa? Macam nak buat daya paduan dia? Daya paduan dia kita buat macam mana? Menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Nanti awak tekan kalkulator lah. 7 kuasa 2 kena tambah dengan 5 kuasa 2. Dapat jawapan, tekan kunci, nanti awak dapat jawapan. Okey. Jawapan dia beginilah. Okey. Teorem Pythagoras. Okey. Ini adalah hipotenus. Ni awak dah belajar masa form 1. Okey, ada satu gambar. Gambar ni kecil, tak berapa nampak. Okey, sebelum tu saya nak tanya, adakah Basir bersama saya? Ada cikgu. Okey. Gambar ni tak berapa nampak kecil ni. Okey, saya besarkan sikit. Okey, gambar segitiga ni okey saya besarkan Gambar dia macam ni. Macam ni. Itu macam ni. Okey, ni dari paduan dia. Sini A. Vektor A ni vektor B. Okey, ni vektor C lah. So ni begini, ni begini. Okey, taman bunga ni kalau ikut logik dia ada kat sini lah taman bunga ni. Okey, kat sini taman bunga. Okey. So dia kata kat sini yang manakah yang menggambarkan gambar ni? Yang mana yang menggambarkan gambar ni? A. Cikgu A. Okay. Sama dengan A tambah B. Okey, bagus. Okey, tambah B lah. Okey, ni boleh jawab. Okey, yang ni pula. Ni gambar ni manakah persamaan vektor yang berikut? Macam mana? Ni berpusing-pusing ni. Tak ada taman bunga ni. Ini pergi sini, ni pergi terus. Dia tak ada tempat tempat berating dia tak ada. Tempat berating dia tak ada ni. Dia terus berpusing-pusing ni. Ni pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Tak ada taman bunga. Macam mana nak buat soalan macam ni? Macam mana kelas? B sama dengan C tolak A. Okey. Tengok Okey, dalam situasi ini bila alamak ini mana taman bunga tak ada ni, berpusing-pusing ni kan. Suami cari isteri, isteri cari suami tak jumpa. Okey, so tak jumpa. So saya nampak kat sini laluan dia adalah yang kita boleh buat adalah ni A, B ni, okey, A, B ni nampak dah sehaluan. Ni taman bunga kat sini. So saya reversekan. Saya reversekan C ni. Nanti dia akan dapat apa? Negatif C. Saya reversekan dia jadi kat sini. Okey. So ni tak adalah. So saya reversekan dia jadi macam tu. Okey. So makanya saya boleh selesaikan A ni, laluan suami ni, A dengan ni laluan suami ni laluan suami sama dengan macam tu. Ada tak jawapannya? Okey, apa ni? A tolak B sama dengan C. Okey, ada tak? A tolak B sama dengan negatif C. Ada tak jawapannya? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Tak ada. Okey, tak ada. Macam mana ni jawapannya tak ada? Okey, dalam situasi ini kita boleh cari, kita boleh adjust yang kita dapat ni, kita boleh adjust. Okey, untuk dapat ada tak pelajar yang masuk? Okey. So kalau tak sambut macam mana ni? Okey. So kita boleh adjust. Katalah kita adjust kat sini, C ni saya pindah pergi sini. Nanti jadi A tambah C sama dengan B ni saya pindah pergi sini. Ni negatif, pindah sini jadi tambah. Ni negatif B, pindah sini jadi positif. A tambah C. A tambah C sama dengan B ada tak? Ada. Ada tak? Ada kan? Ada. Cikgu ni C tambah A. Tak apa, sama je bang. 2 tambah 3, 3 tambah 2 sama je. Okey.
C tambah A tambah C benda yang sama. Okey. Jadi kalau tak jumpa, ni macam soalan ni dia agak berfikir sikit lah. Sebab tadi taman bunga tak ada sebab berpusing-pusing. So saya terbalikkan C ni, saya songsangkan dia, saya letak negatif, dia jadi begini. Okey, sebenarnya ni laluan suami A tolak B sama dengan laluan isteri. Negatif C. Jadi jawapannya tak ada. Memang jawapannya tak ada. Kita kena adjust sikit supaya dapat jawapan yang sama. Okey. Okey. Soalan ni pula. Ini pun ada tak? Ada taman bunga dia tak? Ada. Taman bunga dia kita nampak kat sini lah. So laluan suami ni sehala lah one way. Kan? B. Ni laluan suami B ni negatif C. Ni negatif C. Nampak tak dia punya gambar dia? Nampak ya? Sama dengan A. Okey. Boleh nampak gambar dia? Jelas tak? Ni nak panah dia kat sini Jelas. Okey, taman bunganya kat situ lah. B tolak C sama dengan A. So saya dapat, okey ni ada pun jawapan dia. Okey, tu cara nak selesaikan segitiga. Okey, so habis. Okey, ada lagi satu soalan saya nak kongsikan dengan awak. Okey, berkaitan dengan ada satu soalan. Okey, ni pun soalan ni masuk ya. Soalan ni saya ulang sekali lagi masuk, tapi taklah soalan ini yang keluar. Saya hampir sama gambar dia. Okey, tapi bukan soalan sebenar lah. Saya ulang sekali lagi, bukan soalan sebenar. Okey, tapi kena faham. Okey, katalah saya ada lori kat bawah ni. Okey, saya ada lori kat bawah ni. Ajar di atas menunjukkan sebuah lori sedang menarik sebatang kayu balak dengan kabel besi. Jika tegangan maknanya dia tarik ni dengan nilai 3,000 Newton. Okey, dia tarik dia punya kayu balak lah. Okey, saya tambah kat sini maklumat lah. Kayu balak ni pula dia punya jisim dia, saya tambah maklumat Saya tambah maklumat kat sini. Okey, kayu balak dengan, saya tambah dia punya maklumat lah kat sini Saya tambah sikit maklumat kat sini. Okey, dikenakan kat atas kayu balak itu dengan jisim kayu balak lah. Dengan jisim saya tak pakai berat jisim sebab jisim berapa agak-agak kayu balak ni? 100 lah. 100 kg. 100 kg. Saya tambah sikit lah. Jadi kat sini kayu balak ni saya tulis kat sini M dia sama dengan 100 kg. Jisim bukan berat, jisim. Okey. Jadi saya nak tanya awak soalan ni. Okey. Dia ada lori, dia ada tarik. Okey, dengan kekuatan 3,000 Newton. Okey, so maknanya kalau dia tarik ni nak panah ni ke sana lah. Okey. Dengan sudut 30 darjah. Nampak sudut dia 30 darjah. Okey, dengan jisim balak itu 100 kg. Saya nak tanya awak dekat dalam soalan ini. Ada tak kuantiti vektor, ada tak kuantiti skala? Ada tak kuantiti vektor? Tolong jawab. Ada. Ada. Kalau ada, yang mana kuantiti vektor tu? Daya. Bagus. Yang daya tu, yang mana? Yang 3,000 Newton. Itu kuantiti vektor. Ada tak kuantiti skala? Ada. Yang mana? Jisim kayu balak. Okey, soalan ni dia kata tadi kayu balak ni dia kata dan okey ni 3,000 Newton lah. Okey, soalan ni 3,000 Newton. Saya besarkan lagi takut tak nampak tulisan dia agak kecil. Okey, dia kata kat sini dan lantainya dan geseran. Ada geseran pula ni. Maknanya bila dia tarik ni memang bergeser lah. Dia memang bergeser jadi kalau ikutkan konsep geseran ni dia kena berlawanan daripada arah kita tarik. Baru berlaku geser, betul tak? Kita tarik ke kanan, geseran tu ke kiri. Baru ada geseran. Kalau awak tarik ke kanan, tak ada, kalau geseran tu pun ke kanan, dia tak bergeser maksudnya. Dia meluncur laju je. Okay? So geseran dengan pergerakan tu dia mesti berlawan. Pasal tu tapak kasut kita haus. Sebab apa? Lama-lama haus sebab dia bergeser. Kita bergerak ke depan, tetapi geseran tu ke belakang. Jadi lama-lama benda tu setiap masa berlaku, lama-lama menyebabkan tapak kasut itu haus. Jadi geseran ni dia berlawanan. Okey, jadi cerita dia balak dia mungkin ke sini, kan? Geseran tu ke sini.
Ni geseran ni dia kena berlawanan. Ni konsep geseran. So dia kata kat sini geseran dia 500 Newton. Okey, okey. Okey, nanti lagi saya akan terangkan. Okey. Okey, so sekarang ni tadi awak dah dapat jawab yang mana satu kuantiti skala, yang mana satu kuantiti vektor. Saya ulang balik soalan ini keluar. Tapi gambar dia lain. Okey, tapi kefahamannya sama. Okey. Sekarang ni saya dah ajar awak, okey, nak leraikan sebab daya dia sekarang ni umpama macam ni lah. Dia ke sini, anak panah dia 3000 Newton. Saya dah ajar awak untuk leraikan vektor dia kepada komponen X dengan komponen Y. Saya dah ajar awak. Okey, sebabkan dia condong 3000 Newton sebanyak 30 darjah, saya boleh leraikan dia kepada komponen X. Komponen X ni maknanya yang mendatar lah, yang mendatar. Okey, yang melintang ni. Komponen Y iaitu yang menegak. Okey. So ingat lagi tak macam mana nak cari komponen X? Ingat lagi tak macam mana nak cari komponen X? Apa? Siapa ingat lagi? Guna Cos. formula sin constant. Okey, sin constant tu banyak sangat. Yang mana? Cos. Cos, okey. So caranya ni, saya ulang sekali lagi kelas, soalan ini keluar. Tapi gambar dia lain. So kalau dia cari komponen X 3000 cos berapa darjah? 30 darjah. Ini pada komponen X iaitu komponen yang mendatar. Sebab soalan ini dia suruh cari daya mengufuk. Cari daya mengufuk. Apa mengufuk ni cikgu? Apa yang mengufuk ni? Mengufuk ni yang mendatar lah, yang komponen X. Yang komponen mengufuk. Cari daya mengufuk. Ada budak pernah tanya saya kat cikgu. Pernah tanya saya, cikgu, mengufuk tu apa? Mengufuk tu maksud dia mendatar lah, yang X. Okay. So kita pun tekan kalkulator 3000 cos 30 darjah. Okay, saya ada kalkulator, saya pun tekan 3000 cos 30 darjah. Nanti keluar jawapan dia 2598. Keluar jawapan dia 2598 Newton. Jangan lupa Newton. Kalau tulis 2598 sahaja, salah. So mesti ada Newton sebab ini daya. Okay, ini kita dapat. Makanya yang saya boleh gambarkan, lori tadi, tarik kayu balak tadi, saya dah leraikan. Maka komponen X dia adalah 2598 Newton. Maknanya dia bergerak ke kanan tu sebanyak 2598 Newton. Sebab saya dah leraikan kepada komponen X. Okay. So 2598 Newton. Tapi ada geseran. Ada geseran. Kemana geseran tu? Berlawanan dengan arah pergerakan. So kalau sini ke kanan, yang ni geseran ke kiri. Jadi berapa dia punya apa? Dia punya paduan dia. Jadi ada paduan. Jadi berapalah paduan daya dia, macam mana nak cari paduan daya, saya dah jawab. Kalau dia berlawanan, maka kita tolak je lah. Okay? Kita tolak. Okay? Kalau sama arah, kita tambah. Kan sama-sama naik ke atas, kita tambah. Sama-sama ke kanan, kita tambah. Itu dia punya daya paduan. Okay? Jadi kalau kat sini dia selesaikan paduan dia, paduan daya dia adalah apa? Yang 2598 tu ke kanan, saya tolak dengan 500 Newton, dapat 2098 Newton. Macam orang main tarik tali lah. Okay? Yang ni tarik ke kanan 2598, yang ni tarik ke kiri 500. Berapa dia punya daya paduan? Jadi kita kena tolak. Bila kita tolak, makanya kekuatan yang lebih adalah pada ke arah kanan, iaitu sebanyak 2098. Maka of course lah dia akan bergerak ke arah kanan. Okay, soalan ini keluar. Tolong fahamkan. Ada tak nak yang bertanya setakat ni? Okay. Okay. Kalau yang komponen Y kena pakai apa? Saya ada ajar. 3000 sin 30 darjah. Okay. Tu begitulah. Okay. Soalan ni keluar. So tolong fahamkan. Kalau ditanya ada tak kuantiti vektor? Ada. Yang mana? Kuantiti vektor adalah daya. Ada tak kuantiti skala? Ada. Yang mana? Jisim. Yang jisim ni lah. Jisim yang kalau baik kayu balak ni yang 100 kg. Okay, jisim. Jangan tulis kayu balak. Okay, jisim. Okay, jisim kayu balak. Okay.
So ini soalan yang akan keluar tapi gambar yang berbeza. Saya harap awak fahamlah. Okey. Macam mana nak selesaikan soalan ini. Okey, ada lagi satu soalan yang akan keluar berkaitan dengan tolok skru micrometer dan juga angkup vernier. Okey, tolok skru micrometer dengan angkup vernier. So saya rasa awak kena tengok balik dekat dalam nota yang saya dah ajar. Soalan itu keluar. Okey, soalan itu akan keluar. Okey. So saya buka sekejap ya nota untuk tolak skru micrometer. Okey. Ya mana ni? Okey. Soalan tu akan keluar. Dia tanya bacaan dia berapa? Berapa bacaan tolak skru micrometer? Micrometer bukan angkut vernier, micrometer yang akan keluar. Okey. So saya recall baliklah. Saya recall balik dekat awak, saya tunjukkan dia punya video dia balik. Okey. Saya tunjukkan dia punya video dia balik. Okey. Macam mana nak baca? Okey. Soalan yang keluar saya ulang balik, tolok skru micrometer. Okey. Okey, masih bersama dengan saya, nampak tak video saya share ni? Nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, suara dia dengar tak yang dicakap tu? Tak. Tak. Okey. Okey. So saya tunjukkan bacaan dia, saya nak ajar remind balik dekat awak cara kita nak baca dia kat sini. Kalau kita lihat bahawa bacaan dia ada berapa, cara baca dia ada dua, skala utama dengan skala vernier. Okey, skala utama dengan skala vernier. So skala utama dia kita baca macam mana? Kalau di sini kita baca setiap senggat ke atas ni adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1. Senggat kat bawah ni 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Jadi kita baca senggat kat skala utama ni berapa bacaan dia ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh ada kat bawah ada. 6.5. Okey. Jadi bacaan dia pada skala utama adalah 6.5. Okey. 6.5. Okey. Bacaan dia adalah 6.5. Kemudian bacaan pada skala vernier. Kita kena cari garis yang bersambung. Bersambung ada tak? Kalau tak ada yang bersambung, kita cari yang sebelum tu. Dia ada buat anak panah kat sini. So 35, 36, 37. Jangan tulis 37. Tapi tulis sebagai 0.37. 0.37. Nanti kita akan dapat nanti jawapan dia 6.87 micrometer. Okey, micrometer. Okey, itu cara bacaan dia lah. Okey, cara bacaan dia. Okey, saya tunjuk contoh yang lain lagi. Okey, yang ini cara baca dia macam mana? Jadi kita baca 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bawah dia, okey bawah dia tak ada. So 13, kita tulis 13.0. Itu bacaan yang pertama pada skala utama. Skala vernier, berapa bacaan pada skala vernier? So kalau kita tengok kat sini ada tak yang bersambung? Tak ada, tapi kita akan kena ambil sebelum ni lah. So 35, 36, 37, 38. So kita tulis sebagai 0.38. Okey. Kemudian kita tambah dapatlah 13.38 micrometer. Okey, ini bacaan dia. Ini bacaan apabila awak telah ukur sesuatu bahan itu, sesuatu barang tu, sesuatu benda tu awak dah ukur. Sebelum ukur, okey, sebelum ukur kadang-kadang tolok skru micrometer ni dia ada apa? Ralat tu tak? Dia ada ralat. Macam ni, saya tunjuk ralat. Okey. Ralat ni saya panggil ralat apa? Siapa boleh bagi tahu? Jenis ralat apa ni? Ralat ada dua. Ingat tak? Siapa boleh sebut? Dah tak ingat dah. Ralat sifar. Okey. Okey. Ralat dia ada dua jenis. Itu ralat sistematik
dengan ralat rawak. Okey, ralat sistematik ni adalah biasanya disebabkan oleh alatan itu. Ralat sistematik. Okey, tetapi dalam konteks tolok skru mikrometer, kita namakan ralat ini sebagai ralat sifar. Kenapa ralat sifar, cikgu? Sebab bila saya dah setting sampai kosong, saya dah santak sampai kosong sifar, dia sampai hujung ni sifar ni, mana sifar ni, yang kat sini sifar ni, ada bacaan lagi kat sini. Ni namanya ralat. Okey, terdapat bacaan walaupun saya dah tolak sampai ke sifar. Ni namanya ralat sifar. Okey, ralat sifar. Okey, saya ulang balik. Ralat ada dua, ralat sistematik dengan ralat rawak. Tapi di bawah tolok skru mikrometer ni, kategori dia ralat sistematik lah sebab disebabkan alat, ralat sistematik. Tapi sebabkan ralat sistematik ni terlalu general, terlalu umum, so dalam konteks tolok skru mikrometer dia namanya ralat sifar. Kalau soalan tanya ni ralat apa? Ralat sifar nama dia. Dia ada ralat. Berapa bacaannya? Jadi kita ambil bacaannya berapa, kita tengok kalau atas pada kosong positif, kalau bawah pada kosong negatif. So kalau kat sini kosong dia kat sinilah kita nampak. Okey, kosong dia kat situ tapi dia atas pada kosong, maka ralat dia adalah berapa? 0.01 nanti. Okey. Jadi bacaan yang betul, bacaan yang kita dah ukur kena tolak dengan ralat sifar. Jadi kalau dia tanya soalan macam mana nak mengatasi ralat sifar tu? Macam mana kita nak mengatasi ralat sifar? Kan? Bacaan tolok skru mikrometer itu kita kena tolak dengan ralat sifar. Itu cara dia. Macam mana kita nak mengatasi? Sebab saya tak boleh nak repair dah lah ni. Okey, macam mana saya nak mengatasi ralat ni? Saya tak boleh repair sebab dia dah berlaku ralat. Apa yang saya boleh buat adalah bacaan yang tolok skru mikrometer itu saya kena tolak dengan ralat sifar. Saya kena tolak. Okey, saya kena tolak. Bacaan tolok skru, tolak bacaan ralat sifar. Baru saya dapat mengatasi situasi itulah. Nanti saya akan dapat bacaan dia. Okey, 0.01 cikgu tu tulis. Okey, 0.01. Okey, itu cara nak mengatasi ralat sifar. Bacaan tolak skru mikrometer ditolak dengan ralat sifar. Okey, nanti kita akan dapat bacaan yang sebenar dia lah. Okey, jelas? Okey, ada nak tanya tak soalan berkaitan dengan tolok skru mikrometer? Tak ada. Tak ada jadi soalan ini keluar. Saya ulang sekali lagi. Soalan ini keluar. Okey, berkaitan dengan tolok skru mikrometer. Okey, nanti awak jawablah. Okey, ralat apa? Okey, macam mana nak mengatasi ralat tu? Berapa bacaan dia? Okey, sebab nanti soalan tu akan ada soalan tu akan ada ralat sifar. Nanti awak kena tolak lah. So saya nak awak faham macam mana cara nak baca. Yang angkut linear saya tak pasti, ada juga kot. Tapi ada juga. Angkut linear pun ada juga. Tapi yang tolok skru mikrometer ni lagi banyak lah dia punya soalan dia. Okey. Yang ditanya tolok skru mikrometer. Okey. Saya tengok balik pada video tolok skru mikrometer. Angkut linear pula. Okey, angkut linear. Okey. Angkut linear. Okey. So angkut linear bacaan dia, okey, macam mana kita nak cara nak baca? Okey. Okey, so kita cara baca adalah ke atas ni nama dia skala utama. Okey. Atas ni skala utama, dekat bawah dia adalah bacaan pada skala utama dia adalah kalau kita lihat kat situ adalah 1.7. Okey, 1.7. Kemudian bacaan pada skala linear kita cari garisan yang bersambung. Yang bersambung. Okey, macam ada pelajar baru masuk ke apa ni? Okey. Okey. So ada yang bersambung, kita cari yang bersambung. Okey, tadi 1.7. So yang bersambung adalah 0.07. Okey. Nanti kita akan buat penambahan 1.7. Okey, tambah dengan 0.07 sama dengan 1.77 cm. Saya rasa dekat dalam latihan kita dah banyak buat lah. Okey, ni ada satu soalan yang cikgu tu kongsikan. Berapa bacaan dia? Bacaan dia adalah 3. Okey, kat sini setiap sengat naik 0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.
Okay, dia naik point 1. Okay, itu cara baca dia. So, soalan ini kalau kita lihat bacaannya berapa? Bacaannya adalah kalau kita lihat pada skala utama pada skala utama kalau kita lihat bacaannya adalah 3.0. Okay, skala utama dengan skala linear. So, bacaan pada skala utama dia adalah, okay, kita tengok kat sini lah. Maknanya dia dah santak, dia punya ukur tu dah sampai sini. Dia akan santak sampai sini. Okay, bacaannya adalah 3. Okay. Okay, lambatlah. Okay. So, bacaannya 3.0. Bacaannya 3.0 pada skala utama. Pada skala linear, kita lihat garisan yang bersambung adalah 0.05. So, nanti kita akan dapat jawapan dia adalah 3.05 cm. Kalau angkup linear, unit dia adalah sentimeter. Okey? Okey, kita lihat pada soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya kat sini, ini jangan cakap ni 4, ni 5, ni 6. Salah Cikgu ni 4, ni 5, ni 6. Bukan. Itu bukan 4, 5, 6. Sebab nampak kat sini 6, kat sini 4 lah. Bukan. Dia naik point 1. So kat sini 5.8, 5.9, 6. Jadi kat sini adalah bacaan dia adalah 5.8. Bukan 4 Takut ada budak jawab 4. So bacaan dia adalah 5.8. Bacaannya adalah 5.8. Bacaannya 5.8. Okey, bukannya 4. Okey. Kemudian cari garisan yang bersambung. Mana bersambung? Okey, bersambung. Okey, kita nampak kat sini lah. Point 1, point 2, point 3. Okey. So kita lihat bahawa dia bersambung pada 0.03. Okey, 0.03. Makanya nanti kita akan dapat jawapan dia lah 5.83. Okey? Ada nak tanya tak? Ada siapa nak tanya? Berkaitan dengan Alhamdulillah, tak ada nak tanya berkaitan dengan angkut linear. Okey. Sekejap ya, saya tengok lagi soalan yang berkaitan. Nanti baca, tolong baca nota tu. Nota tu kena baca juga. Yang ralat-ralat tu tolong tengok. Okey, ralat-ralat, jenis-jenis ralat tu. Okey, kena tengoklah. Okey, jenis-jenis ralat tu. Okey, saya nak tengok balik yang saya download tadi. Soalan-soalan yang awak dah jawab lagi. Okey, mana ya? Okey, okey. Saya latihan itu sebagai latihan lah. Saya tak ambil markah tapi saya nak tengok penglibatan pelajar lah. Okey, ni kuantiti asas. Ini soalan-soalan yang basic lah, soalan yang mula-mula. Okey. Okey. Yang manakah merupakan kuantiti asas? So dia ada 7 lah. Pak Jin makan apa? Pak Jin. Ingat tak? Pak Jin makan ayam sakit perut. Okey, so okey. So yang mana yang asas? Jadi yang antara berikut yang manakah yang asas? Mana dia? Jawapannya adalah isi padu. Allahu Akbar. Okey, mana jawapan dia? Ni. Masa. So jangan buang markah dengan soalan-soalan yang mudah macam ni. Okey. Yang manakah bukan? Yang manakah yang bukan kuantiti asas? Pecutan. Okey, pecutan. Okey, so jangan buang markah dengan soalan-soalan begini. Okey, yang boleh bagi poin dekat awak. Okey. Antara berikut manakah bukan merupakan kuantiti terbitan? Bukan. Maksudnya yang asas lah. Kuantiti terbitan adalah kuantiti apa? Kuantiti terbitan Gandingan antara dua ataupun lebih. Gabungan. Gabungan. Gandingan antara dua ataupun lebih. Gandingan ke gabungan? Gabungan. Okey, gabungan. Okey. Okey, ada satu soalan. Okey, saya perasanlah soalan ni. Contoh macam ni lah soalan ni.
katalah soalan ni katalah dia bagi ni katalah A B bahagi dengan C. Okey. Okey, saya nak tanya lah. Ini asas, ini kuantiti asas. Ini pun kuantiti asas. Asas bahagi dengan asas, maka terhasillah nanti kuantiti terbitan. Maka A ni secara automatik adalah kuantiti terbitan. Okey, kena faham So, terbitan ni terhasil daripada kat sini dalam situasi ni operasi bahagilah antara asas dengan asas. Okey. Katalah B ni adalah jarak. Okey. Panjang lah. Jarak dengan panjang kira yang asas lah. Okey. Panjang kan. Panjang. Saya tulis panjang lah. Ni kat sini yang C ni adalah masa. Nanti kalau kita ikutkan apa yang kita akan terhasil. Panjang unit dia meter. Betul? Ni anak saya ni kacau dah ni. Anak saya dah kacau kat sebelah ni. Okey. Okey. Okey, so nanti kalau kita kira nanti kita akan dapat jawapan lah kalau ada nombor ni kita kira. Unit dia adalah kalau panjang ni meter, masa ni saat. Okey. So jawapan dia nanti ada jawapan dia, nilai dia kalau ada nombor kalau kita kira akan dapat nombor. Unit dia adalah meter per saat. Bukan ms meter per saat. Kenapa meter per saat? Sebab M meter bahagi dengan saat, masa. Panjang bagi dengan masa. Okey. Meter per saat. Okey. Nanti kan ada tanya soalan. Apa dia bagi kat sini panjang, ni masa. Apa unit yang terhasil? Kan? So unit yang terhasil adalah meter per saat. So kita rujuklah apa benda? Apa benda yang B ni? Oh, B ni panjang. C ni apa? C ni masa. Tinggal benda tu. Dia buat aku dia tanya. Ya, ada nak tanya ke macam ada sesuatu je. Okey. Ni apa akan ada tanya soalan macam ni. Dia tanya apa unit yang terhasil? Kalau ini bahagi dengan ini ataupun ini darab dengan ini, apakah unit yang terhasil? Okey. So dalam situasi ini kuantiti terbitan lah sebab dia terhasil daripada operasi bahagi dua kuantiti asas. Okey, so soalan 5. Kuantiti skala ialah kuantiti yang mempunyai magnitude saja. Magnitude sahaja, kuantiti skala. Okey. Kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Magnitude dan arah. Okey, magnitude dan arah. Antara yang berikut yang manakah merupakan kuantiti skala? Kuantiti skala. Okey, so maknanya dalam situasi ni ada hanya magnitude sahaja. Arah tak ada. Yang mana? Momentum, sesaran ni tak boleh. Ni tak boleh. Ni semua melibatkan arah. Laju. Okey. Antara berikut manakah merupakan kuantiti vektor? Okey, vektor yang melibatkan arah lah. So yang melibatkan arah adalah tekanan. Okey, jisim tak, isi padu tak, masa tak. Okey. Yang manakah di bawah merupakan kuantiti terbitan? Ini terbitan ni adalah kuantiti yang terhasil daripada yang asas. Alamak. Ni yang asas. Ini pun asas masa. Betul? Betul tak? Isi padu. Betul. Kenapa isi padu jawapan dia? Sebab isi padu ni terhasil daripada panjang darab lebar darab tinggi. Ya, panjang. Panjang, lebar, tinggi tu kira panjang lah semua kan. Panjang kan. Lebar tu pun ukuran dia meter juga. Tinggi pun ukuran dia meter juga. Maksudnya panjang, tak lebar, tak tinggi. So ada kombinasi 3 panjang. Panjang kali panjang lah. Lebar tu sebenarnya pun kira panjang jugalah. Unit dia sama kan. Unit yang sama meter. Tinggi pun sama juga. Okay. So itu adalah kombinasi pendaraban 3 kali panjang. Okay. Itu adalah kuantiti terbitan. Unit terbitan bagi luas. M kuasa 2. Okay, ni M kuasa 2 lah. Panjang dan lebar. Lebar tu kira panjang jugalah. Panjang ke panjang. Meter. Pengukuran merupakan apa? Pengukuran. Cara mendapatkan jawapan menggunakan pembaris. Kaedah menentukan nilai kuantiti. Kaedah menentukan nilai kuantiti fizik. Cara menjalankan eksperimen. Okey, kaedah menentukan nilai kuantiti fizik. Okey. Kuantiti yang boleh diterbitkan daripada kuantiti lain.
Nama dia kuantiti terbitan. Yang terbit. Kuantiti yang boleh diterbit. Nama pun kat sini dah diterbitkan. Okey. So kuantiti terbitan lah. Unit asas bagi panjang. Unit asas bagi panjang adalah apa dia? Meter. Unit SI ni yang standard lah bagi tenaga. Tenaga ni. Ya, terima kasih. Okay, unit asas adalah joule. Okay, tenaga joule. Okay, tenaga. Okay, sesaran, halaju dan daya merupakan contoh apa tu? Nah, apa ni? Sesaran, halaju dan daya merupakan contoh apa? Vektor. Ya, merupakan kuantiti vektor. Manakah merupakan kuantiti terbitan? Mana? Mana kuantiti terbitan? Tinggi. Baik. Jarak. Jisim, cikgu jisim. Ya ke? Jarak. Jangan main tembak. Terbitan ni terhasil. Berat. Ini asas bang. Ni kuantiti asas ni jisim. Pak Jin, Pak Jin, jisim. Ini pun asas. Berat. Jarak asas ke cikgu? Ya, jarak dikira panjang lah. Sama dengan panjang, situasi panjang. Cuma panggilan dia jarak. Berat cikgu. Ya, so berat. Kenapa berat? Kenapa jawapan dia berat? Sebab gabungan. Gabungan apa? Gravity. Darat dengan graviti. Yes. Jisim. M ni jisim, mass, bahasa Inggeris dia mass, M kali dengan G, gravity. Pasal tu saya jawab dia berat. Okay. Okay, boleh ya? So jisim asas kilogram. Okay. So ni berat. Okay. Apakah unit SI bagi ketumpatan? Okay, ni jisim. Ni dia dah bagilah masuk kat sini kuantiti terbitan ni. Jisim bahagi isi padu. So jisim apa unit dia? Jisim apa unit dia? kg Jisim kg kg M-3 tu. kg per. Per mesti ada per. Sebab apa per? Sebab kalau dia bahagi mesti ada per. Betul. Meter 3. Tak ada. Ada. Tak ada. Ada. Ni. kg per. Tak bukan. Bukan. C tu. Kenapa bukan jawapannya D? Sebab kat sini jawapan dia ni dia tak ada per. Okey, jawapan dia tak ada per. So kat sini jawapan dia. Kenapa tak ada per? Ni awak dah belajar dalam pembezaan kalau awak belajar dalam matematik. Kalau dia macam ni kg per M3. Jadi kuasa 3 ni kalau awak belajar tajuk pembezaan tu kita boleh naikkan ke atas dia jadi macam ni. kg M negatif 3. Sebab dia kat bawah. So boleh naikkan ke atas jadi negatif. Okey, pasal tu jawapan dia C. Okey. Okey. Kalau tak ada per, kita naikkan ke atas, pernya dah tak ada, so jadi negatif. Pasangan kuantiti fizik manakah adalah benar? Okey, yang mana benar? Skala mempunyai arah sahaja. Ni salah. Ni kan? Ni tak betul ni. Betul? Dia nak cari yang benar. Okey. Ini betul kan? Kuantiti skala punya E dengan B tu. Oh, ada dua jawapan Dia ada dua. Kuantiti vektor. Okey, kuantiti vektor. Okey, ada dua jawapan. Okey, ada dua jawapan. Okey, kuantiti fizik terdiri daripada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Antara aktiviti binikah melibatkan kuantiti asas sahaja. Asas sahaja. Mengukur ketinggian bangunan. Ya, mengukur ketinggian bangunan. Okey, mengukur ketinggian bangunan. Kuantiti terbitan wujud dari gabungan kuantiti asas secara apa? Penerapan boleh. Pembahagian boleh. Dua-dua pun boleh. Okey, dia boleh salah satu ataupun combine sekali pun darat dengan bahagi combine boleh. Okey. Itulah kaitan. Okey. So habis soalan yang ada di situ. Ada lagi satu soalan saya nak kongsikan dengan awak. Okey. Soalan
Terima kasih yang jawab. Saya harap sebab saya tengok tadi yang jawab tu banyak yang salah. Sekurang-kurangnya dapatlah recall balik. Okey. Yang awak jawab tu dengan okey, apakah yang dimaksud dengan kuantiti fizik? Ni pun sama lagi, benda yang sama lagi lah. Okey. Benda apa dia? Apa dia? Mana jawapan dia? Anda jawab kan? Kuantiti yang boleh diukur. Okey, yang boleh diukur. Itu nama dia kuantiti fizik yang boleh diukur. Kuantiti fizik ni satu benda yang boleh diukur. Yang mana dia terdiri daripada dua, iaitu kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Okey, so itulah kuantiti fizik yang boleh diukur. Kuantiti asas, manakah antara berikutlah unit bagi kuantiti asas? So yang asas, yang asas kat sini jawapan dia adalah C lah. Okey, jawapannya asas. Yang manakah bukan yang asas lah maksud ni. Manakah antara berikut bukan unit SI? Okey, bukan. Celsius. Kenapa bukan Celsius? Kenapa? Sebab sepatutnya Kelvin. Bagus. Terima kasih, sebab sepatutnya Kelvin. Okey, bukan Celsius. Okey, apakah yang dimasukkan dengan kuantiti asas? Okey, ini soalan tadi sebenarnya kot. Okey, okey, bukan. Tadi kuantiti fizik. Okey, apakah yang dimasukkan dengan kuantiti asas? Kuantiti yang tidak boleh takrif dengan kuantiti fizik yang lain. Okey, ini jawapan dia lah. Sebab dia asas kan, kuantiti tidak boleh ditakrifkan dengan kuantiti fizik yang lain. Okey, kuantiti skala ialah kuantiti yang mempunyai, ni pun dia repeat lagi lah, soalan yang repeat lagi. Okey, hanya mempunyai magnitude sahaja. Okey. Pasangan manakah yang terdiri daripada kuantiti skala dan satu kuantiti vektor? Dia ada skala, satu lagi vektor. Yang mana satu? Skala ada, vektor ada. Yang mana satu? Saya boleh jawab. Daya dan laju. Daya dan laju. Okey Kawan nak cakap cikgu daya dan laju. Daya ini dia ada magnitude dan dia ada arah. Arah ada ni daya. Laju pun sama. Kalau laju, dia tak ada arah. Pecutan dan tenaga kinetik. Okey, jadi saya terima kasih yang jawab. Okey, jadi soalan B tadi ini tak boleh sebab ini dua-dua ini daya dan laju adalah kuantiti vektor. Dua-dua ni ada magnitude dan dua-dua ni ada arah. Okey, kawan awak cakap pecutan dan tenaga kinetik. Yes. Pecutan adalah kuantiti vektor sebab dia ada melibatkan arah. Okey, magnitude dan arah. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Okey, tenaga tenaga kinetik. Okey, betul lah. Soalannya adalah C. Okey, pecutan dan tenaga. Tenaga hanya menggambarkan magnitude sahaja, tidak menggambarkan arah. Okey, yang ni pun saya rasa ya juga ni, C ni. Okey, saya tengok soalan dia nombor 6 ada dua jawapan saya rasa ni. Nombor 6 ni ada dua jawapan nombor 6. Ataupun ada satu jawapan je. Nombor 6 C. Nombor 6 C. Okey. A tenaga keupayaan. Dia pun tenaga juga ni, kerja. Work sama dengan F kali dengan S. Okey, saya hold soalan 6 ni sebab saya nampak macam ada dua jawapan ni. Kerja, work, F, S. Kerja salah cikgu. Okey, kerja salah. Okey, kerja salah. Kenapa kerja salah? Okey, saya uraikan kenapa kerja salah. Okey, jawapan dia C kenapa salah? Okey, kerana tenaga ni unit dia adalah joule. Dia tak ada menggambarkan arah. So tenaga ni unit dia adalah joule, kerja pun unit dia adalah joule. Bila joule ni dia hanya ada nilai, dia tidak menggambarkan arah. Okey, so jawapan A tu kita tak terimalah. Kerana unit dia adalah joule, tenaga joule, kerja pun joule juga. Joule tu adalah unit yang tak ada menggambarkan arah. Okey. Okey. Yang manakah antara kuantiti fizik berikut tidak mempunyai kuantiti asas masa? Yang tak ada kuantiti asas masa. Yang tak ada melibatkan masa ni memang of course akan ada masa lah. Yang ada tidak. Mana kelas? Daya. Daya adalah force. Force adalah M dengan G.
Okey, ni ada melibatkan masa. Ni ada masa. Cikgu, daya ada masa ke? Okey, saya nak terangkan panjang sikit ni. Kalau ikutkan daya ni W sama dengan mg. W sama dengan M dengan G. M ni jisim, graviti ni adalah pecutan. Bila pecutan unit dia adalah meter per saat kuasa 2. Ni graviti ni, unit dia. So dia ada melibatkan saat. Okey, ketumpatan. Ketumpatan rho sama dengan ketumpatan formula dia adalah rho sama dengan M. Ketumpatan saya tak velocity akan ada masa, tenaga ada masa tak? Saya hold up soalan nombor 7 ni. Saya check balik Kalau ikutkan jawapan yang diberi adalah C. Jawapan yang diberi adalah C Jawapan yang diberi adalah C, ketumpatan. So tak ada masa. Okey. Soalan ni saya tengok agak tinggi juga ni, bukan level awak ni. Untuk budak-budak ambil aliran fizik ni. Okey, sebab dia kena pecahkan banyak sangat. Okey. Tak apa, kita hold soalan nombor 7 tu. Okey, ni pun awak tak belajar ni. Ni soalan fizik ni. Okey, bandul-bandul ni. Okey, unit SI bagi jisim. Okey, ni adalah belajar kilogram Untuk jisim adalah kilogram. Okey, kuantiti terbitan. Okey, kuantiti mendekat adalah kuantiti terbitan. Okey, maksudnya ni terbitan ni adalah yang mana satu? Berat kan? Ni masa adalah asas, ni asas. Kan ni asas, suhu pun asas kan. Ni asas, yang ni pun asas. Okey. Okey, ada nak tanya buat masa ni? Saya ambil masa lebih sikit dah ni. Tiada. Tak ada. Semua tak ada. Okey, tadi saya ada terangkan ada beberapa soalan yang akan masuk. Okey, saya ada terangkan tadi pasal trekta tadi. Yang gambar apa? Gambar trekta tadi saya ada terangkan macam mana kalau soalan itu ditanya apakah dia punya leraian vektor dia, okey, komponen X dengan komponen Y, adakah ada vektor skala, adakah kuantiti skala, ada tak kuantiti vektor. Okey, ni awak boleh jawab lah, saya dah terangkan tadi. Tapi bukan gambar ni gambar dia lain. Okey, gambar dia lain. Kemudian tolak skru mikrometer akan ditanya juga, ralat sifar. Lepas tu macam mana nak mengatasi ralat. Okey, and then lain-lain tu yang tadilah kuantiti skala, vektor, semua yang basic. Okey. So terima kasih yang join pada malam ni. Okey, apa-apa pun kena baca balik nota tu, tengok balik nota tu. Ingat ujian awak hari Ahad malam pukul 8.30 tak silap saya. Apa-apa saya akan update dalam Telegram. Harapnya semuanya dapat attend. Okey, kalau ada masalah apa lain ke apa benda, bagi tahu awal lah. Okey, tapi seboleh-bolehnya bila saya dah bagi tahu ni, standby lah. Cari lokasi kalau port yang baik, kalau awak duduk kat luar ke apa yang boleh dapat signal. Okey, dengan mudah. Okey. So terima kasih, saya doakan semoga awak berjaya. Okey, dapat jawab dengan baik. Okey, tolong buat revision. Okey, jaga diri baik-baik. Semoga kita dijauhkan daripada COVID sebab adalah kawan kita budak elektrik yang dah kena COVID kan. Budak kelas IK apa? IK1 ke IK2. Positif COVID. Okey, so saya harap semua awak sihat lah. Okey, terus kekal sihat nanti sampailah awak balik KB balik. Okey, so terima kasih banyak saya ucapkan yang join pada malam ni. So nanti kita jumpa hari Ahad malam untuk sesi ujian. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.